salam sejahtera. Okay, baik. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Tadi kita dah berbicara mengenai kesihatan kan Azidah, kelebihan menjaga kesihatan. Betul. Kali ini kita nak bercerita mengenai bahaya kerja lebih masa. Ini juga lebih kurang topik kesihatan juga. Betul. Maknanya kalau kita kerja lebih masa tu apa efek kepada diri kita? Ya, betul. Tadi kita cerita tentang Islamik sikit kan, macam mana dalam Islam harus melunaskan semua orang menjaga kesihatan. Tetapi dalam segmen kesihatan kali ini pula kita nak cerita pula kalaulah kita kerja lebih masa, tak kira lah sebagai suri rumah ke kan, sebagai seorang pekerja ke, ibu bapa kita kat rumah tu yang tak bekerja pun ada masalah sakit belakang lah, sakit otot, sakit lutut lah semua. Jangan risau, ini bukan segmen kesihatan yang kita nak jual produk minuman ya. Sekarang ni kita nak kongsi dengan anda agaknya bagaimana kalau kita kerja lebih masa, apakah bahayanya kepada tubuh badan kita. Jadi kita perkenalkan panel kita yang nampak segak di sebelah saya. Perkenalkan Cik Muhammad Afif Muhammad Satari, Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran Bandaraya Melaka. Selamat datang. Terima kasih. Dari Melaka ni? Betul, daripada Melaka. Alhamdulillah. Saya pun orang Melaka ni. Orang Melaka bertemu dengan orang Melaka. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Tadi kita dah ceritakan sikit tentang hikmah menjaga kesihatan dalam Islam. Sekarang ini bahaya pula kerja kita kalau kita tak, orang kata apa, bekerja lebih masa, lepas tu tak menjaga tubuh badan, akan ada macam-macam lah, sakit sendi lah, tulang belakang, sakit tengkuk dan tangan dan sebagainya. Mungkin untuk permulaan ni kan, Cik Muhammad Afif, mungkin boleh terangkan bagaimana agaknya bila kita kerja keras ni kan, sampai tak sayangkan badan semua, mampu boleh dikaitkan dengan kelemahan ergonomik. Kita nak katakan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana menjemput saya daripada Mega Klinik Zahran Melaka untuk datang ke hari ini untuk memberikan sedikit maklumat berkenaan dengan topik hari ini. Okey. Sebelum saya menjawab soalan ini dengan lebih lanjut, ingin saya terangkan apakah itu ergonomik. Ergonomik ini sebenarnya adalah merupakan satu bidang sains yang mengkaji berkenaan dengan interaksi di antara manusia dan juga kesesuaian persekitaran. Bermaksud bagaimanakah kita menyesuaikan persekitaran itu untuk seseorang itu, terutama dalam konteks ini adalah pekerja. Okey. Jadi kecederaan di tempat kerja ataupun sama ada di rumah ataupun di tempat kerja kebiasaannya berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian persekitaran kepada seorang itu. Sebagai contoh, postur yang tidak betul ataupun awkward posture, boleh juga disebabkan oleh pergerakan yang berulangan ataupun repetitive movement, hentakan ataupun forceful exertion, local contact stress. Sebagai contoh, macam contoh saya daripada Melaka tadi datang ke Kuala Lumpur 2 jam perjalanan. So apabila kita duduk untuk tempoh masa yang lama, dia akan mendatangkan kesakitan kepada punggung. Itulah contoh local contact stress lah. Kalau kita duduk di rumah, kita duduk menonton TV saja, kita juga akan dapat sakit disebabkan oleh local contact stress sebagai contoh. Dan juga getaran yang berterusan, iaitu vibration. Jadi apabila kita mengatakan bahawa kerja keras, apabila kita mengamalkan postur ataupun ergonomi yang betul, ia akan mengurangkan risiko seorang itu untuk mendapat kecederaan apabila melakukan kerja. Maknanya kita kena mengamalkan postur yang betul Betul. Encik Afif. Jadi kita nak tahu sebenarnya sejauh mana bahayanya agaknya kalau kita tidak mengamalkan postur yang betul. Tiba-tiba saya pun terus ditegakkan postur yang betul. Bagaimana agaknya, sejauh mana dia membahayakan kedudukan badan seseorang tersebut? Bercakap berkenaan dengan postur badan yang betul, postur badan ini dia akan mempengaruhi otot-otot yang akan diaktifkan ketika kita melakukan kerja. Kerana tujuan utama postur badan adalah untuk mengaktifkan otot yang utama apabila kita melakukan kerja, dan ini akan mengurangkan risiko kecederaan sebagai contoh. Jadi postur badan yang tidak sesuai ini ia berlaku apabila posisi badan berada di luar daripada posisi neutral badan kita. Jadi sebagai contoh, sepatutnya apabila kita duduk, badan kita perlu berada dalam keadaan tegak kerana ia akan membantu memberi sokongan kepada kelengkungan badan kita. Kalau kita perasan, biasanya belakang kita ni dia ada satu lengkungan. Lengkungan itu yang sebenarnya memberi sokongan kepada badan kita. Jadi itu antara contohlah. Jadi antara postur yang tidak sesuai untuk yang boleh mendatangkan risiko kecederaan adalah seperti keadaan mencapai yang berulang-ulang. Sebagai contoh,
pekerja di kaunter. Apabila dia bekerja di kaunter, dia perlu mencapai kita panggil overreaching, repeated ataupun prolong overreaching. Apabila dia mencapai dan keadaan yang berulang-ulang dan berterusan, dia akan mendatangkan kecederaan. Antara contoh postur yang tidak sesuai adalah seperti movement memusing dan juga menunduk ataupun dipanggil twisting or bending. Sebagai contoh, mereka yang bekerja di kedai runcit sebagai contoh. Apabila mereka mengangkat kotak dan mereka memusing untuk meletakkan kotak, keadaan yang berterusan seperti ini akan mendatangkan kecederaan. Even kalau kita di rumah pun kita contoh kita bekerja daripada rumah, kita buat online selling lah sebagai contoh, kita ada banyak stok, kita angkat barang dan keadaan duduk, kita angkat barang, kita musing badan berterusan, ia akan mendatangkan kecederaan kepada badan. Dan juga postur body badan yang lain seperti keadaan melutut dan mencangkung, dan juga apabila aktiviti yang melibatkan pekerjaan melibatkan banyak aktiviti menunggak seperti pekerjaan pendawaian. Bila orang buat mendawai, dia akan mendatangkan dia akan mendatangkan kecederaan kepada, terutama sekali kepada leher, kerana dia perlu menunggak untuk tempoh masa yang lama dan berulang-ulang. Ini antara contohlah. Itu contohlah. Itu antara contoh postur yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Okey, tadi Cik Afi cakap tentang yalah kita angkat barang yang kerja kedai runcit tu semua kan. Saya membayangkan kalau kata ibu dan ayah kita lah kan, macam yalah yang macam warga dah yang berumur, yang dah berumur, yang dah berusia kan. Agaknya macam mana cara yang sebenarnya, mungkin boleh tunjukkan sikit ke macam mana cara yang sebenar untuk mereka angkat barang ke apa, sebab yalah dah berusia ni kan, jadi bila nak angkat barang tu takut-takut sikit ke ada postur yang sebenar-benarnya. Bercakap berkenaan dengan angkat barang, sebenarnya terdapat satu mnemonik yang biasa digunakan di dalam bahasa Inggeris, kita gelarkan dia sebagai SMART. So apabila kita mengangkat barang, pertama sekali is S, which is size up the load. Jadi apabila kita melihat pada suatu beban itu, apabila kita melihat pada suatu beban, kita perlu melihat sama ada ia sesuai untuk kita. So beban itu sesuai untuk kita, ataupun kita memerlukan bantuan alatan ataupun perlukan bantuan daripada orang lain untuk membantu mengangkat. Maksudnya bersesuai dengan kita lah. Kalau kita rasa kita mampu dan kita boleh teruskan. Kalau kita rasa tak mampu, dan better kita dapatkan pertolongan. Itu S. Dan M is move. So kita gerakkan bebanan itu berdekatan dengan badan kita. Sebagai contoh, ini saya tak boleh angkat kan. Sebagai contoh, kalau katakan saya ada suatu kotak, nasihatnya adalah untuk mendekatkan beban itu dengan badan kita. Kita angkat so dekatkan, instead of kita letak benda itu jauh. Sebab bila kita meletakkan dia beban macam itu, lagi berat kan, betul, kalau kita dia dekat akan menyebabkan kita membongkok ke belakang, ke depan. Jadi apabila kita membawa bebanan itu dekat dengan badan kita, ia lebih stabil untuk badan kita. So M. So A, always bend your knee. So apabila kita mengangkat bebanan itu, mengangkat barang, dinasihatkan instead of kita membongkok, macam saya kata tadi, antara contoh postur tidak elok adalah kita membongkok dan memusingkan badan. Jadi dinasihatkan untuk kita bengkokkan lutut apabila kita mengangkat barang itu. Jadi nasihatnya juga bengkokkan lutut kena duduklah ke. Betul. Jadi kebiasaannya kalau katakan kita ada satu bebanan di hadapan kita letakkan satu kaki di sebelah bebanan dan satu kaki di belakang. Jadi kita angkat dengan kita membengkokkan lutut. Dan juga R, maksud kita menggunakan apabila kita menaikkan barang tu, kita menggunakan otot kaki. Kita bukan menggunakan tangan ataupun menggunakan belakang kita. Jadi kalau saya tunjuk contoh, sebab kalau katakan kita mengangkat barang, kita gunakan kekuatan otot kaki kita, bukan gunakan belakang kita, kerana otot kaki ini merupakan otot yang paling besar sekali dalam badan kita. Jadi kita gunakan otot yang paling kuatlah. Itu sebahagian daripada ergonomik yang bagus. Dan juga yang terakhir adalah turning ataupun twisting, bermaksud kita mengelakkan apabila kita mengangkat tu, kita mengelakkan badan kita daripada berpusing. Apabila kita berpusing, macam saya kata tadilah, twisting and bending adalah postur yang tidak sesuai. So apabila kita ingin berpusing, digalakkan untuk instead of kita pusing ke badan kita, kita bergerak menggunakan kaki kita. So kalau kita nak pusing kanan, kita gerakkan kaki ke kanan instead of kita pusingkan badan kita ke kanan. Itu antara contohlah. Itu antara contohnya lah kan. Dalam bahaya juga sebab kita nampak benda ni macam mudah, tapi once dah kena tu dia punya bunyi yang sakit tu, tentu tak boleh gerak dia apa dah kan. Silakan Dewi. Okey, kita ada soalan dekat Facebook. Kita daripada Rosdin Samah. Okey, dia kata salam tuan. Salam. Okey, saya jawabkan. Okey, masa rehat sangat penting bagi seseorang, terutamanya mereka yang bekerja lebih masa. Betul. Berapa lama maksimum seseorang itu boleh terus bekerja agar tidak mendatangkan risiko buruk kepadanya? Bagaimana cara yang betul memanfaatkan masa rehat? Okey. Antara waktu rehat yang paling sesuai kalau kita ikut kepada Akta Pekerja lah. Kalau kita kepada Akta Pekerja,
sepatutnya kita memerlukan sekurang-kurangnya setengah jam rehat apabila kita bekerja untuk 5 jam. Bermaksud 5 jam? Betul, bermaksud Selepas 5 jam kena berehat? betul. Dan ini actually berada di bawah akta pekerja. Bermaksud employer ataupun kita punya bos kita, majikan kita perlu memberikan rehat kepada pekerja apabila mereka bekerja lebih daripada 5 jam. So kalau katakan mereka bekerja lebih daripada itu, mereka perlu mempunyai rehat sekurang-kurangnya setengah jam selepas 5 jam bekerja. Jadi boleh gunakan waktu itu untuk melakukan sebagai contoh apabila kita sebagai contoh, even kalau kita bekerja di office, kita menghadap kepada komputer, itu sebenarnya bila kita berada dalam satu posture yang lama, itu juga adalah satu ergonomi yang tidak bagus. Itu problem posture lah, static posture. Jadi kita memerlukan sekurang-kurangnya setengah jam untuk kita bebas daripada static posture itu sebagai contoh. Maknanya dalam setengah jam kita kena bergerak sikit kan? Betul. Okey, Baik. Jadi itu antara bahayanya yang kalau kita tak jaga badan kita, kita boleh ada masalah penyakit sendi, penyakit saraf. Okey, bila saya sebut penyakit saraf dan juga penyakit sendi ni ada dua. Macam mana kita nak bezakan antara dua ni? Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu juga dengan penonton sebab mereka juga boleh bertanya soalan kepada Cik Muhammad Afif kan. Kalau nak tanya soalan ataupun nak share ke apa, boleh di talian 03 di taliannya 2276 0144. 0322760144. Jadi kepada anda kalau nak tanya soalan dengan Cik Muhammad Afif kan, kat Facebook pun boleh tanya juga yang kita, sebab kadang-kadang mereka ada lagi masalah tentang penyakit sendi, penyakit saraf ni kan. Okey, boleh teruskan Cik Afif, macam mana agaknya kita nak bezakan antara saraf dan juga penyakit sendi ni? Okey. Macam yang kita bicarakan sebelum ini, kelemahan ergonomik ini boleh mendatangkan pelbagai jenis kecederaan, dan ini biasanya kita panggil sebagai repetitive stress injury. Dan di bawah payung repetitive stress injury ini, dia juga merangkumi masalah seperti masalah saraf, masalah otot dan juga masalah sendi. Antara contoh simptom-simptom masalah saraf yang sering berlaku adalah apabila dia merasa kekebasan dan rasa seperti ada tingling ataupun rasa seperti ada dia bergantung kepada di mana saraf itu terhimpit ataupun saraf itu cedera. Dan biasanya masalah saraf ini berlaku apabila saraf itu sendiri kebiasaannya terhimpit ataupun tercedera disebabkan oleh posisi yang awkward ataupun posisi yang tidak betul. Dan antara contoh masalah saraf yang sering berlaku especially kepada mereka yang bekerja di pejabat sebagai contoh adalah seperti carpal tunnel syndrome. So carpal tunnel syndrome ini antara simptom yang utama adalah mereka akan merasa kebas untuk 3 jari ni. Okey. 3 jari ni betul, kerana 3 jari ini disupply ataupun dibekalkan oleh saraf median. Saraf ini disebabkan oleh himpitan kepada ataupun keadaan posisi tidak betul kepada kita punya pergelangan tangan. Jadi kebiasaannya kita macam selalu menaik ke apa kan? Cik macam selalu tarik. Akhirnya kita ada rasa kebas kan kat tangan. Ketawa pula Cik Afif. Okey, teruskan. Okey, itu antara contoh simptom yang ataupun contoh medical condition yang sering berlaku untuk pekerja ofis. Dan untuk bercakap dengan masalah yang lain seperti masalah di kategori masalah sendi. Okey, sendi kejap lagi. Tiba-tiba ada orang call pula. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Encik Ali Abu Bakar dari Kelang. Ya, dari Kelang. Okey, Encik Ali ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Boleh terus dengan Encik Afif. Saya dah 6 hari sakit pinggang. Sakit pinggang. Umur berapa ya macam kita pula tadi? Umur 71. 71. Okey. Dari Rabu, Khamis, Jumaat sampai hari ini dah 6 hari dah saya sakit pinggang. Saya ingat hari ini nak pergi hospital lah. Planet. Nak tanya lah apa masalah tu. Sakit pinggang tu mungkin sebelum ni ada buat aktiviti apa tu? Mungkin bekerja di mana ke apa? Tak ada kerja, saya dah banyak berehat dah. Okey. Jadi dalam masa beberapa hari sebelum ni memang berehat di rumah je lah? Memang saya dah tak ada kerja mana-mana, saya duduk rumah je. Okey, baik. Okey, terima kasih. Dia datang sendiri sakit. Okey. Baik, kita tanya dengan Cik Muhammad Afif ya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, macam mana kita nak bantu Cik Ali? Siapa tadi? Encik Ali dari Kelang. Okey. Terima kasih Encik Ali di atas soalan. Okey, pertama sekali apabila kita bercakap berkenaan dengan sakit pinggang, terdapat dua perkara yang kita perlu pertimbangkan. Kita perlu membezakan di antara sama ada masalah itu disebabkan oleh masalah otot
ataupun masalah saraf. Dua masalah yang berbeza. Jadi kebiasaannya apa yang sering berlaku adalah disebabkan oleh masalah otot di mana kita mengalami masalah muscle strain di belakang. Ini sering berlaku disebabkan oleh posture yang salah, disebabkan oleh mengangkat bebanan dengan cara yang salah ataupun mengangkat bebanan untuk tempoh masa yang panjang. Jadi sebelum kita mengenal pasti apakah masalah itu, kita perlu tahu macam soalan yang Cik kemukakan tadi, apakah aktiviti yang dilakukan sebelum berlakunya sakit pinggang tu. Jadi bagaimanakah untuk membezakan di antara masalah saraf dan juga masalah masalah otot. Masalah otot sebab sendi itu berbeza tempatnya. Di antara masalah sendi dan juga masalah saraf adalah kebiasaannya apabila masalah saraf ni kita kalau masalah otot sebagai contoh dia lebih kepada rasa senyal di bahagian otot. Dan juga kalau katakan tetapi pada masa sama kita perlu untuk membezakan sama ada ia adalah disebabkan oleh masalah saraf. Dan antara contoh simptom masalah saraf yang boleh dikaitkan dengan masalah sendi apabila kita merasakan seperti ada elektrik ataupun rasa kekebasan di belakang, especially di belakang kaki kita. Betul. Jadi antara contoh yang kita biasa lakukan di klinik untuk membezakan antara contoh screening tool yang paling mudah untuk kita lakukan adalah apabila kita berbaring dan kita angkat kaki kita dengan keadaan yang lurus. Apabila pada satu ketika kita akan merasakan bahawa kita tak boleh lagi angkat ataupun rasa sakit boleh kita angkat. Itu kebiasaan ataupun dia akan rasa macam ada kekebasan. Itu disebabkan oleh saraf itu diregangkan. Jadi itu antara contoh cara untuk membezakan di antara masalah disebabkan oleh otot dan juga masalah disebabkan oleh saraf. Tetapi penting untuk sebenarnya untuk Encik Ali untuk pergi untuk berjumpa dengan doktor untuk membezakan untuk sebab apabila kita bercakap saya tidak boleh untuk bertanya soalan untuk membuat medical examination. Jadi perlu untuk Encik Ali untuk pergi ke klinik ataupun hospital untuk mendapat rawatan yang lebih lanjut. Okey, macam dalam alam tadi kan dia kata sebab beberapa hari sebelum ni dia tak ada buat aktiviti, macam duduk saja je dekat rumah. So mungkin Encik Afiq boleh bagi tahu sikit apa agaknya sebab mungkin kita kat rumah, kita tak buat apa, kita tengok TV, keadaan postur badan kita macam mana. Kan kadang-kadang kita tidur pun baring juga kan, tak buat apa-apa, salah. So mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, bagi contoh sebenarnya walaupun kita tidak melakukan apa-apa aktiviti, keadaan postur badan kita terus akan mempengaruhi kesan kepada badan kita. Sebagai contoh saya tunjukkan kata sebagai contoh kerusi. Kita duduk kerusi sofa, sebagai contoh saya kata pasal kerusi inilah. Kerusi itu pun sendiri sebenarnya ada mempunyai ciri-ciri kerusi yang bagus dari segi aspek ergonomik. Sebagai contoh antara beberapa ciri-ciri kerusi yang bagus adalah ketinggian itu perlu sesuai dengan orang yang duduk di atas kursi itulah. Macam mana kita tahu kursi itu sesuai? Apabila kita duduk, sebenarnya sepatutnya lutut kita sepatutnya berada selari dengan punggung kita. Dan juga macam ini kalau kita tengok di atas sedikit. Ini sebenarnya tak sesuai lah. So sepatutnya dia lutut ini berada selari dengan punggung kita ataupun sedikit rendah. So dia tidak tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Dan juga apabila kita duduk, kaki kita ini bila berata di atas lantai, dia maksudnya dia lurus saja tanpa perlu kita menjengkit. Maksud dia memberi support kepada kaki lah. Dan juga apabila kita duduk, katakan kita bersandar ke belakang, kita bersandar ke belakang sebagai contoh, sepatutnya kita ada ruang di antara penghujung cushion ni dan juga kaki kita sepatutnya dia mempunyai ruang sedikit di antara dengan belakang lutut kita. Itu antara contoh lain. Dan kita sepatutnya apabila kita bersandar, dia punya backrest ataupun support pada belakang itu sepatutnya memberi sokongan kepada kita punya kelengkungan normal belakang kita. Lengkuk kita kat belakang. Betul. Jadi kalau nak kata kerusi ni tak sesuai lah untuk aktiviti yang lama sebagai contoh. Masa duduk kursi ni tak boleh lama. Okey, Encik Afiq, kita ada panggilan panggilan lagi. Kita bersama dengan Puan Salma. Assalamualaikum Puan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Salma, saya nak tanya bagi pihak anak-anak lah. Okey. Diorang ni kerja tak menentu masa. Diorang duduk Kuala Lumpur, saya kat Muar ni. Tapi saya perhatikan diorang kerja tak menentu masa. Masing-masing, dia tak kerja kat pejabat tau, kerja penyakit yang menjangkit ni. Diorang kerja dekat rumah. Tak pergi jabat, tak pergi ofis. Lepas tu, diorang kerja tak menentu masa. Kadang pukul 4 pagi dah bangun. Kadang pukul 3 dah bangun, ada panggilan kerja kan. Yang seorang bagi insurans, yang seorang bagian kat Petronas bagian laptop ni, komputer ni. Apa dia punya tu macam tak tahulah, saya tak tahu apa dia punya bagian kan. Lepas tu saya risaukan kerja dia daripada start pagi
sampai malam tu ada je dunia kerja bersambung. Ahad kerja, Sabtu kerja, macam tu. Jadi Okey. apa patut saya buat untuk menangani anak saya, nasihatkan anak saya? Okey. Dari segi kesihatan mereka. Saya risau, kesian mereka. Okey, alah. Mak-mak ni kan. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, baik. Ini Waalaikumsalam. bertepatan dengan topik yang kita nak cerita lah. Bahaya kerja lebih masa. Kalau kita kerja lebih masa ni, bahaya dia pada tubuh badan kita, kesihatan kita. Dan apa yang kita bincang hari ini adalah fokus kepada postur badan. Tapi mungkin Cik Afiq boleh kongsikan bersama dengan kita, menjawab persoalan daripada puan kita untuk anak-anaknya. Macam mana nasihat untuk menjaga kesihatan. Sebab kadang-kadang mak-mak punya nasihat ni, anak-anak tak dengar. Jadi mungkin daripada Cik Mama Afif ni, anak-anak boleh dengar. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, untuk menjawab soalan puan tadi, sebenarnya apabila kita bekerja di rumah, sebenarnya kita perasan sebenarnya terdapat banyak masalah yang berlaku apabila kita bekerja di rumah. Walaupun kita tidak perlu mengharungi trafik setiap hari, tapi sebenarnya terdapat banyak masalah dari segi aspek fizikal, emosional dan juga psychosocial stress. Jadi sebagai contoh, apabila kita bekerja di office, kita mempunyai satu set masa yang perlu dipatuhi. Maksudnya kita perlu masuk kerja pada waktu tertentu, pada waktu tengah hari kita punya waktu rehat, dan juga kita ada waktu balik kita apabila bekerja di pejabat. Berbeza dengan apabila kita bekerja di rumah, kita tidak mempunyai satu masa yang ditetapkan. Kita mungkin apabila kita duduk di rumah kita boleh berehat saja, tapi sebenarnya dia seperti kita bekerja berterusan tanpa ada waktu rehat yang sepatutnya. Jadi apabila antara nasihat utama sekali adalah apabila bekerja di rumah, dinasihatkan untuk mendapatkan satu set masa sendiri seperti mana apabila kita bekerja di office. Bermaksud selepas kita bekerja untuk satu tempoh, kita perlu mempunyai rehat. Macam saya kata tadi, dinasihatkan apabila selepas 5 jam sekurang-kurangnya mempunyai setengah jam rehat. Jadi kita boleh melakukan aktiviti yang berbeza. Jadi selain daripada untuk reliefkan stres kepada fizikal kita, kepada badan kita, ia juga memberikan ruang kepada kita untuk dari segi aspek tekanan kepada emosi kita, sebagai contoh. Dan juga dari segi aspek fizikal, jikalau di pejabat sebagai contoh, kebanyakan pejabat mereka sudah mempunyai workstation yang bersesuaian dengan pekerja. Tetapi apabila kita berada di rumah, kita terpaksa menggunakan pakai apa yang berada di rumah. Jadi dinasihatkan untuk apabila kita merancang untuk bekerja daripada rumah, kita mempunyai alatan yang bersesuaian. Sebagai contoh, kerusi yang sesuai dan juga meja yang sesuai. Ini untuk mengelakkan masalah kepada postur, masalah ergonomi ini kepada mereka yang bekerja di rumah. Maksudnya kena pilih tempat workstation yang selesa lah, yang betul-betul kalau boleh ambil yang ergonomik yang macam so kalau katakan kita dah plan untuk bekerja di rumah untuk tempoh masa yang lama, kita mungkin terpaksa invest sedikit untuk mendapat satu tempat ataupun workstation yang selesa untuk kita bekerja. Itu untuk kesihatan diri kita juga kan sebenarnya. Kita ada lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Mas Rifah Nur. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah kesan penyakit saraf dan sendi jika berlarutan dalam jangka masa yang panjang? Apakah kesan ubat tahan sakit yang doktor berikan akan memberi kesan pada buah pinggang? So mungkin boleh bagi pencerahan sikit. Boleh, tak ada masalah. Biasalah kadang-kadang apa-apa ubat kan orang kata ada masalah, berefek buah pinggang dan sebagainya. Terdapat dua soalan lah kiranya. Satu masalah saraf dan sendi yang berterusan dan juga efek ubat tu lah. Pertama sekali bercakap berkenaan dengan saraf dan sendi, dia actually dua condition yang berbeza. Kondisi yang berbeza yang efek kepada tubuh part badan yang berbeza. Untuk masalah saraf yang berterusan, antara kesan berpanjangan atau kesan jangka panjang apabila saraf itu berterusan adalah pertama sekali adalah masalah kepada saraf itu sendiri. Sebab apabila saraf itu sebagai contoh dihimpit untuk tempoh masa yang lama, ia akan mendatangkan kecederaan kepada saraf itu dan kemungkinan dia akan kesakitan itu akan berterusan. Dan juga masalah yang lain adalah apabila otot itu akan kurang kelemahan, akan semakin lemah. Sebagai contoh, macam saya ambil contoh carpal tunnel syndrome tadi, antara simptom pemula ataupun simptom awalnya adalah dia akan merasa kebas di tiga jari ini. Tetapi apabila simptom ini berterusan dan tidak dirawat, dia akan menyebabkan kelemahan kepada otot
otot tiga jari ini dan antara apa yang kita nampak otot di sini akan semakin lama akan semakin menipis. Itu antara contoh yang itu antara contoh apabila masalah saraf ini berterusan dan tidak dirawat. Berbeza dengan masalah sendi pula, masalah sendi sebab sendi adalah penghubung di antara tulang kita. Sebagai contoh kita ada sendi lutut, sendi siku ataupun sendi bahu. Jadi sendi ini fungsi adalah untuk membolehkan pergerakan kita. Jadi apabila sendi ini tidak dirawat, katakan kita punya masalah sendi, ia akan menghadkan pergerakan kita dan juga apabila ia berterusan, ia akan menyebabkan kesakitan setiap kali kita menggunakan sendi itu. Sebagai contoh yang sering berlaku, sebagai contoh untuk atlet, mereka mungkin mempunyai masalah sendi di lutut seperti osteoarthritis disebabkan oleh kecederaan sebelum ini. Jadi apabila ia berterusan tanpa dirawat, ia akan boleh menyebabkan kesakitan setiap kali dia berjalan sebagai contoh. Jadi menjawab kenaan dengan ubat-ubatan tadi. Memang terdapat sesetengah ubat yang mungkin boleh mendatangkan masalah kepada buah pinggang. Dia berbeza dengan sakit pinggang. Sakit pinggang ni otot lah. Kalau masalah buah pinggang ni dia kita jarang ada rasa sakit yang tu sebenarnya. Biasa orang salah faham yang tu. Tapi bercakap pasal buah pinggang, memang terdapat setengah ubat yang mungkin boleh menyebabkan masalah dengan buah pinggang. Tetapi kebiasaannya doktor sebelum kita memberikan rawatan, sebelum kita memberikan ubat-ubatan kepada pesakit, biasanya kita memang akan screen dulu risiko untuk seorang itu mendapat masalah dengan buah pinggang. Dan kebiasaannya kita akan memberikan ubat yang bersesuaian dengan fungsi buah pinggang terkini lah. Jadi kalau katakan mereka mempunyai risiko tertentu, kita akan cuba memberikan ubat yang lain. Yang lain. Dan sebenarnya seelok-eloknya kita lebih bertanya kepada doktor lah daripada kita membeli ubat-ubatan di farmasi dan sebagainya. Itu yang sebaiknya lah. Ya, betul. Okey, baik, kita akan sambung kejap lagi. Topik kita bahaya kerja lebih masa ni yang lebih tertumpu kepada postur badan kita ketika bekerja. Jadi kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ni, jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jadi betulkah postur badan anda walaupun tengah tengok TV? Okey, sebab kalau kita tengok TV tu badan bongkok. Macam dengar apa tengok Zidang Dewi, jangan kena tegak. Terus tegak Sebab sekarang ni kita cerita kalau kita tak jaga postur badan yang betul, efek dia, kesan dia kita mungkin tak dapat sekarang tapi pada masa jangka yang panjang. Jadi bahaya tak bahaya? Ada soalan dulu kita nak tanya daripada penonton pun nak tanya ni. Penonton nak tanya hari kita ada soalan daripada Khairun Nisa. Isa, okey. Assalamualaikum. Khairun Nisa kan? Okey. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, saya seorang suri rumah dan saya bertanya kepada kenapa tulang pinggul dan pinggang apabila kita baring dan bangun susah. Okey. Okey, dan juga bila buat kerja tak rasa. Tak rasa sakit dan tetapi bila rehat dan baring tangkap sakit kat belah kiri tulang punggung dan pinggang sehingga bangun dan kadang-kala rasa sakit sehingga tak boleh bangun. So maknanya erti kata macam bila dia buat kerja, okey, tak ada masalah, tak rasa sakit apa-apa, tapi bila rehat barulah terasa sakit dekat pinggang. Tu simptom-simptom macam mana agaknya tu doktor? Okey. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali ingin saya katakan bahawa untuk setiap masalah perubatan sebaiknya perlu kita untuk pergi ke klinik ataupun hospital untuk mendapat konsultasi daripada doktor. Kerana apabila kita bertanya soalan melalui live daripada ni, kita tidak boleh tak ada melihat communication dan kita tak boleh nak buat examine. Betul. Kita tak boleh examine pesakit terbabit. Tapi masalah ini boleh juga disebabkan oleh macam yang saya katakan tadi, boleh disebabkan oleh masalah saraf atau juga masalah otot. Jadi kerana itu penting untuk puan untuk pergi ke klinik ataupun pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kerana benda yang paling penting sekali lah untuk kita mengetahui sama ada masalah ini disebabkan oleh apa, sama ada disebabkan oleh masalah otot ataupun masalah saraf. Okey, kerja kena check dululah. Betul. Tapi kalau kata simptom-simptom macam tu memang ada di antara penyakit saraf ke apa ke? Boleh jadi di data dulu, tapi sebab still saya masih tak dapat lagi gambaran apa yang berlaku sebenarnya sebab pesakit itu tiada di hadapan saya dan juga saya lepas tu kita tak tahu pula umur dia berapa macam mana. Okey, lagi satu pula saya nak tanya, penyakit saraf sendiri semua ada kaitan tak kalau kita kata boleh kaitkan dia akan bermula dari peringkat usia yang macam mana ke? Sebab kita biasa dengar yang sakit-sakit macam ni yang dah berusia. Adakah kita yang muda-muda muda ke? Yang muda macam ni tak ada masalah. Jadi kita rasa macam alah tak payah takutlah. Macam mana? Okey. Memang kebanyakan apabila kita meningkat usia, apa yang berlaku memang badan kita akan secara naturalnya, secara fisiologikalnya badan kita akan semakin ada
kekurangan. Dia akan ada wear and tear, termasuk sendi dan juga saraf kita. Jadi memang kebanyakan sakit-sakit saraf dan juga sakit sendi ini sering berlaku apabila kita meningkat usia. Sebagai contoh, penyakit osteoarthritis, penyakit di lutut, di tangan, di sendi-sendi kita sebagai contoh. Ia berlaku disebabkan oleh wear and tear yang berterusan ataupun orang kata kehausan sendi yang berterusan. Dan kebiasaannya apabila kita berada di usia muda, kita terdapat kecederaan apabila bermain bola, apabila kita berlari sebagai contoh, kita mungkin tidak merasakan kesannya lagi pada ketika itu kerana kita masih muda. Kita bila kita makan ubat tahan sakit, kita rasa okey, tak ada masalah. Tapi apabila kecederaan ini berterusan, berpanjangan, ia akan menyebabkan kehausan yang lebih cepat daripada kebiasaannya. Dan apabila mereka meningkat usia, ketika itu mereka akan merasakan kesakitan itu berterusan dan tidak boleh lagi dikurangkan melalui ubat-ubatan biasa. Itu apa yang berlakulah sebagai contoh. Dan bila kadang-kadang bila bercakap mengenai kesakitan sendi itu lebih kepada postur kan badan kita. Tapi ada juga kadang-kadang kalau kerja yang menyebabkan dalam keadaan kesejukan, dalam panah, itu juga efek juga itu dalam ergonomi juga kan, doktor? Kejang-kejang pula otot ni. Sejuk. So antara seperti saya katakan tadi, ergonomi adalah dia study berkenaan dengan perhubungan ataupun interaksi antara manusia seorang itu dengan juga kesesuaian persekitaran. Dan kesesuaian persekitaran ini bukan saja merujuk kepada kerusi atau meja yang kita gunakan, juga merujuk kepada surrounding kita, persekitaran kita, bermaksud suhu itu juga memainkan peranan kepada bagaimana badan kita berfungsi, sama ada dia terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Apabila dia terlalu panas, badan kita akan lebih mudah untuk berpeluh, kita mungkin akan kekurangan air dengan lebih cepat. Sebagai contoh, apabila sejuk, dia akan menyebabkan kekecutan saudara pada tangan sebagai contoh. Okey, baik, tadi menjawab soalan pada puan yang tadi tu kan, yang kata anak dia banyak buat kerja kat rumah kan. Mungkin doktor boleh lebih lebih detailskan lagi agaknya bagaimana pemilihan ataupun penggunaan kerusi dan meja yang sesuai untuk workstation kita. Macam tadi kerusi kan macam mana kan. Jadi untuk workstation pula macam mana yang sesuai dengan seorang pekerja tu? Okey, antara nasihat untuk mendapatkan satu workstation yang sesuai, yang bagus adalah ia perlu adjustable. Maksudnya dia adjustable bersesuaian dengan pekerja itu. Bermaksud apabila kita tinggi, mungkin kita boleh naikkan kerusi itu. Tadi saya dah menerangkan berkenaan dengan ciri-ciri kerusi yang bagus dari segi aspek ketinggian kerusi, dari segi aspek back support dia. Jadi antara contoh ciri-ciri lain yang perlu diterapkan apabila kita mempertimbangkan ketinggian papan kekunci ataupun keyboard. Sebagai contoh, ketinggian itu sepatutnya apabila kita meletakkan tangan, kita punya wristnya berada pada neutral position, bermaksud dia lurus. Dia tak bengkok lah. Sebab itu apabila kita bengkok, dia akan mudahkan, dia bukan berada pada posisi yang neutral. Jadi boleh menyebabkan himpitan pada saraf sebagai contoh. Dan juga apabila kita meletakkan tangan kita punya wrist ataupun pergelangan tangan ini sepatutnya berada sedikit rendah daripada kita punya siku. Dan juga apabila kita berehat, bahu kita sepatutnya berada pada keadaan yang santai. Maksud kalau katakan santai maksudnya cuba bezakan, doktor bezakan santai bahu santai dengan bahu. Sebagai contoh, kalau macam kita tadi dua perkara yang utama, kita kata kita pegang tangan perlu keadaan neutral, perlu lurus dan juga perlu sedikit rendah daripada siku. Tapi kalau kita nak mencapai keadaan ni tapi bahu kita macam ni, jadi tak sesuai lah. Bermaksud apabila kita nak mencapai keadaan tu, bahu kita berada pada keadaan yang santai. Macam tu. Relax lah, relax kan. Relax. Itu contoh ciri-ciri kedudukan papan kunci yang bagus. Dan seterusnya, skrin tu sendiri dia sepatutnya berada pada jarak sekurang-kurangnya 1 depa lah daripada kita. 1 depa. Dan juga macam inilah keadaannya sepatutnya. Dan juga skrin itu sepatutnya berada pada paras mata kita. Jadi bukan terlalu rendah, apabila rendah kita akan menundukkan kepala dan terlalu tinggi. Jadi sebagai contoh, sebelum ini terdapat satu trend di mana terdapat macam meja yang mempunyai kaca, lepas tu skrin tu berada di bawah kaca tu. Kalau pernah ingat sebelum ni, maksudnya atas tu meja, lepas tu ada kaca, bawah tu ada skrin. Pernah ada satu trend sebelum ni. Jadi dia nampak cantik lah. Tapi sebenarnya apabila skrin tu berada di bawah, kita terpaksa menunduk. Jadi itu akan mendatangkan kesakitan. Lagi satu pula doktor, kadang-kadang kita duduk kat office ni, kan kita duduk lah dekat tempat kan. Kaki kita suka letak atas tau. Bila kita letak bawah, dia rasa macam tak sedap, tak selesa kan. Saya tak buat, saya selalu nampak kawan-kawan saya buat. Bila tak ada satu benda
benda untuk letak di atas supaya kaki tu lebih panjang macam tu. Dia tak tegak. Okey. Macam tu lah. Macam tu postur badan, postur kaki macam tu boleh ke? Sebab kadang kaki tu lenguh, lepas tu kita letak ke depan. Okey. Biasa buat tak penonton? Okey. Itu antara contoh-contoh ergonomik Yang salah. Macam saya katakan tadi, antara contoh walaupun kita berada pada suatu posisi yang bagus, tapi apabila ia berada dalam satu tempoh masa yang lama, ia juga boleh menyebabkan masalah kepada otot kita. Sebab tu kita kata postur yang statik untuk tempoh masa yang lama juga adalah satu contoh postur yang tidak bagus lah, sebagai contoh. Jadi kadang-kadang apabila kita meletak mungkin untuk rehat sebentar, sepatutnya tak ada masalah. Tapi mungkin ada masalah kalau katakan kita duduk bersila di atas kerusi, dan itu akan menyebabkan kita hilang kelengkungan belakang badan kita. Dia mungkin rasa lenguh tu boleh hilang sekejap, tapi postur badan tu tak, orang kata apa, tak betul-betul selesa dan terbaik untuk kita. Maknanya kita bolehlah bergerak-gerak sikit kan. Tak adalah statik macam tu je kan. Ada soalan lagi Okey, di ada soalan Facebook? sebenarnya daripada Puan Roslin Samah. Okey, apakah ada risiko seseorang yang alami masalah sakit sendi ataupun saraf mengambil ubat dari hospital dalam masa yang sama juga mengamalkan perubatan herbal? Maknanya dia ambil ubat hospital, dalam masa yang sama juga dia ambil perubatan herbal. Okey. Satu soalan yang bagus sebenarnya, sebab memang apabila kita bekerja sebagai doktor, sebenarnya kita selalu jumpa pesakit yang bertanyakan soalan yang sama macam ni. Okey. Untuk menjawab soalan itu, pertama sekali kita perlu tahu sebenarnya bagi saya sendiri tiada masalah untuk kita untuk mencuba rawatan alternatif, tetapi sebaiknya tidak melibatkan pengambilan sesuatu yang kita makan lah, sebabnya kita tak tahu dalam ubat-ubatan herba itu adakah yang mengandungi bahan yang mungkin akan mendatangkan kesan buruk kepada badan sebagai contoh. Jadi sebab masih tidak terdapat lagi kajian untuk mengatakan bahawa sama ada ubat ini sesuai ataupun tidak sesuai kepada badan kita. Sebagai mungkin kalau kata tambahan lah, kalau kata nak tapi cuba bagi ke saya kalau katakan dia untuk pergi mengurut sebagai contoh, bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, lagi satu, doktor, kadang postur badan tadi kita cerita tentang ni lah tempat kerja, macam mana nak naik, macam mana nak duduk. Ni kadang-kadang waktu kita drive ni, tengah memandu, sebenarnya postur badan yang betul. Ada orang macam ni. Ada orang letak tangan dekat pintu. Lepas tu postur badan tak tegak, lepas tu rasa macam malas. Sebenarnya postur yang sebaiknya untuk kita memandu macam mana? Okey. Pun satu lagi soalan yang bagus sebenarnya, sebab saya pun baru memandu jauh tadi. 2 jam kan. 2 jam sebenarnya tak lama lah. Okey. Tapi antara postur yang sebaiknya macam saya terangkan tadi, apabila kita duduk sangat, apabila kita meletakkan tangan macam tu, dia membentuk satu postur yang awkward, postur yang tidak neutral kepada badan kita. Apabila kita duduk, sebab sepatutnya badan kita berada tegak lah. Itu adalah posisi neutral badan kita. Dan sebaiknya apabila kita merancang untuk melakukan perjalanan yang jauh, kita mempunyai satu backrest, sebab ia untuk mengekalkan lengkungan badan yang normal kepada badan kita. Kerana apabila pada saat kita mungkin kita akan duduk melengkung macam ni badan kita. Ini satu posisi yang tidak neutral untuk badan lagi kita. Penat kan? Betul. Dan juga antara perkara yang kerap berlaku apabila kita memandu untuk tempoh masa lama, kita ada contact stress. Maksudnya sebagai contoh, kita akan rasa punggung kita sakit. Biasanya bila kita ada wallet belakang ni, kita akan rasa macam sangat sakit. Itu disebabkan oleh local contact stress. Maksudnya tekanan yang berpanjangan pada terutama sekali kepada bahagian yang mempunyai tulang-tulang kita. Jadi kalau katakan kita merancang untuk melakukan perjalanan untuk tempoh masa lama, mungkin kita perlu ada cushion yang boleh support punggung kita sebagai contoh. Itu biasanya kalau macam ibu-ibu mengandung tu kan, Kita lagi lah letak sebab kita kena ada something kat belakang tu kan, untuk support kita punya pinggang tu kan. Betul. Okey, jadi doktor, kita dah cerita pasal mengenai postur badan, kesakitan tulang dan sendi dan sebagainya. Tak tahu juga apa senaman yang terbaik, doktor, untuk kita ialah kita mungkin dalam keadaan yang macam penat kan, dan kita macam-macam duduk. Jadi apa senaman yang terbaik untuk kita amalkan untuk badan kita? Sebenarnya terdapat banyak senaman yang bagus, dan actually senaman ni dia perlu disesuaikan mengikut apakah masalah yang berlaku lah. Sebagai contoh, jadi kalau katakan kita mempunyai masalah yang belakang, cukup dengan regangan badan. Kalau katakan kita bekerja untuk tempoh masa lama, cukup dengan regangan badan yang mudah saja. Untuk riliskan postur badan kita yang statik.
Dengan badan yang mudah tu macam mana doktor? Itu macam nak kata kalau katakan kalau kita merengahkan badan sebagai contoh antara yang paling mudah boleh kita merapatkan badan pada dinding, kita tekan pada dinding sebagai contoh just untuk memberikan regangan kepada otot-otot badan kita. Okey, baik, ada lagi soalan dekat Facebook ni doktor, dia kata sebab dia baru lepas bersalin, lepas tu dia ada ambil epidural. Lepas tu epidural ni dikatakan mungkin boleh memberi kesan kepada buah pinggang kita ke ataupun macam mana, dia macam selalu sikit pinggang macam ni. Dia okey. Sepatutnya dia tidak mempunyai masalah apabila kita mengambil epidural, sebabnya epidural ni dia akan masuk kepada saraf tunjuk belakang, saraf belakang kita lah. Berbeza dengan apabila kita kata seperti yang saya katakan tadi, sakit buah pinggang dan juga sakit pinggang ini adalah dua perkara yang berbeza. Sakit pinggang ni apabila kita ada masalah buah pinggang, kebiasaannya dia tidak akan mendatangkan kesakitan kepada belakang pinggang kita ataupun lower back kita. Jadi kebiasaannya apabila kita merasakan sakit di bahagian belakang pinggang kita, kebiasaannya disebabkan oleh otot kita lah. Biasanya apabila kita mengandung, even kita dah melahirkan anak pun, sebab sebelum ni kita mengangkat satu beban yang besar, memang kadang-kadang kita akan mendatangkan sedikit tekanan kepada belakang tulang kita. belakang kita. Betul, kepada tulang belakang kita. Okey, baik, terakhir ni lah tips-tips lah bagi untuk kita mengelakkan berlakunya lagi sakit belakang atau kejang urat ketika kita bekerja ni, sebab kadang-kadang yalah semua orang workaholic kan, selagi-lagi pun untuk assalamualaikum Termasuk semua dengan Azizah workaholic, juga, masuk ya? kita termasuk kan Dr. Afiq kan workaholic kan. Jadi sebenarnya kena tahu menjaga kesihatan ni, terutamanya untuk kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Mungkin tak nampak sekarang sakit dia, tapi masa akan datang. Betul. Pesanan daripada doktor. Sedikit pesanan untuk mengelakkan kita daripada mengalami masalah ini seperti yang kita punya ada terangkan tadi. Kebiasaannya kesakitan ini akan berlaku apabila kita meningkat usia selepas kita melakukan suatu aktiviti untuk satu tempoh masa yang lama. So mungkin pada ketika ini kita mungkin tidak merasakan efek itu pada badan kita. Tapi apabila kita melakukannya untuk tempoh masa yang lama, kita akan merasakan masalahnya kepada badan kita. Jadi sebab itulah kepentingannya untuk kita mengamalkan ergonomik yang betul, kerusi yang betul, cara mengangkat barang yang betul dan sebagainya. Untuk mengelakkan ia berlaku masalah apabila kita meningkat usia nanti. Okey. Dan apabila kita rasa ada masalah-masalah tersebut, segeralah berjumpa dengan doktor kan. Dan juga dapatkan rehat yang secukupnya apabila kita bekerja. Dapatkan rehat yang secukupnya. Apabila Okey, mungkin bekerja, kalau kata nak kontak dengan doktor ke, mungkin mereka ada soalan nak tanya ke apa, boleh ada tak? Kalau untuk kontak boleh hubungi saya di Facebook, Facebook, Facebook. Afif Satari, AFIF ataupun boleh juga hubungi klinik kami di Facebook, Mega Klinik Zahra Bandaraya Melaka, dan juga di Instagram jugalah. Ya, okey, Instagram Mega Klinik Zahra Bandaraya Melaka. Ya, okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afif Muhammad Satari, Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran Bandaraya Melaka. Daripada Melaka datang terima kasih. Kira salam kat orang Melaka mesti orang Melaka semua sihat-sihat kan? Tak ada masalah apa, sakit-sakit. Orang Melaka juga kan? Saya Melaka. Okey, baik. Macam jejak kasih dah penanya ke? Terima kasih Dr. Muhammad Afif ya. Okey, Terima kasih. Jadi kepada anda semua, moga-moga kita dapatlah pengisiannya, inputnya pada hari ini tentang bahayanya kerja lebih masa, tetapi bukannya bahaya kerja itu sendiri, tetapi bahaya kepada kesihatan anda. Sebab apa? Ya, betul. Sebab apa kita nak ceritakan tentang kesihatan ni supaya kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan adanya kesihatan yang baik. Jadi kita nak berehat dulu. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.